Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam kelas ekonomi bersama cikgu. Hari ini kita akan sambung topik kita pada kelas tingkatan 4 atau topik tingkatan 4 bagi tajuk 2.2.9 iaitu kepentingan keanjalan harga. Jom kita belajar. Baik, kita akan lihat kepentingan keanjalan harga melalui dasar percukaian dan juga subsidi. Okey, konsep keanjalan harga permintaan dan konsep keanjalan harga penawaran ni adalah penting bagi pihak kerajaan. Kenapa? Sebab dia nak menjalankan polisi cukai dan juga subsidi. So dia kena tahu konsep keanjalan permintaan dan juga keanjalan penawaran. Jadi dia kena tahu berapa beban cukai yang perlu ditanggung oleh pembeli dan juga pengeluar dan juga berapa jumlah subsidi yang perlu dia salurkan kepada pengeluar dan juga pembeli. Okey, benda ni semua kena bergantung kepada dia punya keanjalan. Okey, keanjalan permintaan dan juga keanjalan penawaran. Bukan boleh simply dia salurkan subsidi dan juga cukai tanpa dia melihat kepada keanjalan. Baik, kita lihat dari segi percukaian di mana kita lihat dari sudut keanjalan yang bersifat anjal. Okey, bila kita kata anjal, harus diingat keluk permintaan, keluk DD harus dilukis secara landai. Okey, harus dilukis secara landai. Kenapa landai? Sebab dia adalah anjal. Okey, kalau tidak anjal kita akan lukis secara curam. Okey, sekarang keluk yang dilukis di depan ini adalah keluk keseimbangan pasaran di mana keluk DD bersilang dengan keluk S0 pada titik E0 dengan harga keseimbangan pada P0 dan kuantiti keseimbangan pada Q0. Okey, keluk ini adalah keluk yang belum lagi dikenakan cukai. Okey, keluk keseimbangan asal. Alright. Apabila cukai dikenakan, okey, sekarang kita kena tahu. Kalau melalui percukaian dan juga subsidi ni, kita kena lihat dari sudut cukai langsung yang dikenakan ke atas firma. Jadi, bila cukai dikenakan ke atas firma, apa kesannya? Okey, kos pengeluaran akan meningkat. Okey, bila cukai dikenakan, kerajaan kenakan cukai tak langsung kepada firma ataupun syarikat, kos pengeluaran akan meningkat. Bila kos pengeluaran meningkat, menyebabkan penawaran berkurang. Okey, bila penawaran berkurang, keluk beralih ke mana? Keluk akan beralih ke sebelah kiri. Okey, seperti gambar yang dilukiskan ni. Keluk kita daripada S0 beralih ke S1 di titik E1 dengan tingkat harga adalah pada P1 dan kuantiti pada Q1. Okey, kita dapat titik keseimbangan yang baru pada E1. Okey, ini setelah cukai dikenakan. Okey, cukai tak langsung dikenakan menyebabkan keluk penawaran beralih ke kiri kerana penawaran berkurang. Okey. Sekarang baru kita melihat dari sudut cukainya. Okey. Sekarang kita nak tahu di mana kedudukan beban cukai pengguna, beban cukai pengeluar. Okey, bila kita dah settle kita punya pergerakan keluk, kita dah tahu keluk yang beralih adalah keluk S0 ke S1. Sekarang kita kena tahu berapa cukai per unit. Okey. Nak tahu cukai per unit, tips dia, okey, kita dapat titik E1. Okey. Daripada titik E1 ni, kamu kena unjurkan sehingga bertemu keluk S0. Keluk penawaran yang asal. Okey. Perlu diunjurkan. Sehingga bertemu dengan keluk penawaran yang asal, kemudian kamu gariskan ke tepi ataupun unjurkan ke tepi sehingga
pergi ke paksi harga. Yang dalam keluk ni sehingga ke C. Okey. Kita dapat satu garisan yang color hijau ni. Okey. Setelah kita dah dapat satu kotak yang berbentuk 4 segi tepat ni. Okey. Di setiap persilangan ni kita labelkan. Sebab nanti kita nak baca paksi dia. Kita nak baca koordinat dia senang. So di persilangan antara sini ni, kedudukan sini ni kita labelkan sebagai A. Di sini kita labelkan sebagai B. Dan di tempat harga ni kita labelkan sebagai C. Okey, apa-apa label pun boleh sebenarnya. Tapi senang cikgu label A, B, C sahaja. Okey. Ini adalah cukai per unit. Ingat nak dapat cukai per unit, kita nak tentukan di mana lokasinya. Kena ingat, daripada titik E1 unjurkan sehingga bertemu dengan keluk penawaran yang asal. Lepas tu baru kita unjurkan ke harga. Okey, jadi kita dah dapat dua kotak di sini. Satu kotak kecil dan satu kotak besar. So, cukai per unit banyak mana? Okey, cukai per unit adalah start daripada E1 sehingga bertemu titik B ni. Sepanjang ini adalah cukai per unit. Kalau kita lihat daripada harga ni, boleh kita kata daripada P1 ke C juga. Okey, kalau diberi nilai kat sini, kita ambil lah nilai antara P1 ke C. Itu adalah cukai per unit. Okey, so kat sini cikgu labelkan sebagai daripada E1 ke B. Okey, daripada E1 ke B. Ataupun daripada P1 ke C. Okey, itu cukai per unit. Okey, sekarang kita nak dapatkan beban cukai. Okey, beban cukai ataupun jumlah cukai yang dikenakan oleh kerajaan. Ataupun kita boleh kata hasil kerajaan. Sebab cukai itu adalah hasil kerajaan kan. Jadi kerajaan kutip cukai dekat pembeli dan juga pengeluar dah menjadi satu hasil kerajaan. Jadi berapa hasil kerajaan? Hasil kerajaan adalah sebesar kotak ni antara P1, E1, B, C. Okey, kotak ni adalah jumlah cukai yang dikenakan oleh kerajaan ataupun ini adalah hasil kerajaan. Okey, P1, E1, B, C. Okey, ini keluasan kotak ni. Ini adalah hasil kerajaan. Kemudian kita nak dapatkan pula beban cukai pengguna. Okey, ingat. Kalau cukai, beban cukai pengguna, pengguna duduk di atas. Okey, kita ada dua kotak ni kan? Kotak yang pertama, kotak yang kedua. Okey, kotak yang berada di atas itu adalah cukai pengguna, beban cukai pengguna. Kotak di bawah adalah pengeluar. Ingat, pengguna duduk atas, pengeluar duduk di bawah. Okey, kalau sekarang kita dapat beban cukai pengguna, okey, kotak di atas. So, kotak di atas adalah P1, E1, A, P0. Okey, P1, E1, A, P0. Ini adalah beban cukai pengguna. Okey, yang dikalakan dengan kotak berwarna oranye. Ini adalah beban cukai pengguna. Ingat ya, kalau cukai, pengguna duduk di atas, pengeluar duduk di bawah. Tak kira lah anjal ke tak anjal ke. Cuma yang membezakan anjal dan tak anjal, siapa lagi besar? Okey, pengguna ataupun pengeluar. Tapi lokasinya kena ingat. Cukai, pengguna duduk di atas, pengeluar duduk di bawah. Okey, sekarang kita nak dapatkan pula beban cukai pengeluar. Okey, beban cukai pengeluar adalah pada P0, A, B, C. Okey, P0, A, B, C yang dilabelkan ataupun dikalakan dengan kotak berwarna biru. Jadi kesimpulannya di sini bahawa apabila keanjalan itu bersifat anjal, beban cukai pengguna adalah kurang daripada beban cukai
pengeluar. Kalau kita lihat dekat sini pun kita nampak kan, pengguna sedikit daripada pengeluar. Maksudnya pengeluar menanggung cukai yang lebih daripada pengguna. Ini untuk keanjalan yang bersifat anjal. Okey, keanjalan yang bersifat anjal. Baik, sekarang kita lihat pula untuk kategori keanjalan yang tidak anjal. Bagaimana beban cukai pengguna dan juga beban cukai pengeluar. Okey, masih lagi dalam konteks percukaian. Okey, dalam keadaan yang tidak anjal, okey, harus diingat apabila kita melukis keluk untuk menghuraikan keadaan percukaian bagi tidak anjal, keluk permintaan harus kita lukis secara curam. Okey, kalau anjal kita lukis landai, tetapi kalau tidak anjal harus dilukis curam. Okey, keluk ini adalah keluk sebelum dikenakan cukai ke atas firma. Jadi kita boleh explain di sini ataupun kita boleh menerangkan di sini adalah keseimbangan asal. Okay. Keseimbangan asal berlaku apabila keluk permintaan DD bersilang dengan keluk penawaran S0 di titik E0 pada harga P0 dan kuantiti Q0. Okey, ini adalah penerangan yang asal untuk keluk keseimbangan yang asal. Apa yang berlaku setelah dikenakan cukai? Okey, kita tahu apabila cukai dikenakan, keluk penawaran akan beralih ke sebelah kiri. Kerana bila cukai dikenakan ke atas firma, kos pengeluaran akan meningkat. Bila kos pengeluaran meningkat, firma akan mengurangkan penawaran. Okey, jadi keluk yang baru bagi penawaran dilukis di sebelah kiri menjadi S1S1. Okey, so apabila cukai dikenakan, kos pengeluaran akan meningkat menyebabkan penawaran berkurang. Okey, keluk penawaran beralih ke kiri dari S0 ke S1S1. Okey, so kita akan dapat keluk penawaran yang baru di mana kita dapat titik keseimbangan yang baru pada titik E1 dengan tingkat harga pada P1 dan kuantiti pada Q1. Okey, sekarang kita nak tentukan berapa cukai per unit. Okey, kena ingat bila kita nak tentukan cukai per unit, kena ambil daripada titik E1. Okey, titik E1 ni kita kena unjurkan sehingga bertemu dengan keluk S0. Okey, titik E1 kena unjurkan sehingga bertemu dengan keluk S0. Okey, sekarang kita dapat cukai per unitnya adalah E1B. Sepanjang garis yang berwarna merah. Ini adalah cukai per unit. Jadi bila kita dah tahu dah E1 sehingga S0 ini adalah cukai per unit, maka daripada persilangan garis merah ni yang bertemu dengan keluk S0, kita perlu unjurkan sehingga bertemu dengan paksi harga. Kerana apa? Kerana kita nak dapatkan kotak untuk menentukan beban cukai pengguna dan juga beban cukai pengeluar. Okey, setelah kita dah unjur ke tingkat harga, kita labelkanlah sebagai C. Senang untuk kita baca koordinat kotak nanti. Okey, di persilangan ini kita labelkan sebagai B. Di persilangan di sini kita labelkan sebagai A. Okey, label apa-apa jenis huruf kita nak letak pun tak apa, tak kisah. Sekarang kat sini cikgu letak A, B dan C. Okey, sekarang kita dah dapat jumlah cukai per unit iaitu E1, B1. Sekarang kita nak tahu pula berapakah jumlah cukai yang dikenakan. Okey, ataupun berapa hasil kerajaan. Cukai hasil kerajaan kan. So, jumlah hasil kerajaan adalah pada P1, E1, BC. P1, E1, BC. Okey, keseluruhan kotak ini adalah jumlah hasil kerajaan ataupun jumlah cukai yang dikenakan. Okey, kemudian kita nak tahu berapa beban cukai pengguna. Okey, kena ingat ya, untuk cukai, beban cukai pengguna berada di atas. Jadi,
beban cukai pengguna adalah pada P1, E1, A, P0. Okey, P1, E1, A, P0. Yang dilabelkan sebagai kotak berwarna oranye. Ini adalah beban cukai pengguna. Manakala beban cukai pengeluar pula adalah pada P0, A, B, C. Yang mana kotak yang di sebelah bawah. Yang ditandakan sebagai kotak berwarna biru. Okey, ini adalah beban cukai pengeluar. Ini adalah beban cukai pengguna. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat di sini adalah beban cukai pengguna adalah lebih besar daripada beban cukai pengeluar. Okey, beza dengan anjal tu tadi, anjal adalah beban cukai pengguna lebih kecil daripada beban cukai pengeluar. Jadi dia terbalik saja, anjal dan tidak anjal terbalik saja. Kedudukan beban cukai masih lagi sama, di mana di atas adalah beban cukai pembeli ataupun pengguna. Okey? Baik, sekarang kita lihat pula dari sudut subsidi. Okey, kita dah selesai bahagian percukaian. Sekarang kita lihat subsidi, bagaimana pemberian subsidi ni mempengaruhi jumlah subsidi yang dinikmati oleh pengeluar dan juga jumlah subsidi yang dinikmati oleh pengguna ataupun pembeli. Baik, kita lihat dulu dari sudut anjal. Okey, keanjalan yang bersifat anjal. Jadi, bila anjal seperti yang cikgu sebutkan tadi, keluk permintaan harus dilukis secara landai. Okey, so kita akan dapat keluk keseimbangan yang belum lagi terjadinya subsidi ataupun belum lagi kerajaan memberi subsidi. So kita dapat keluk keseimbangan asal, iaitu keluk permintaan DD bersilang dengan keluk penawaran S0 di titik E0 dengan tingkat harga pada P0 dan kuantiti keseimbangan pada Q0. Okey, ini adalah keluk keseimbangan yang asal yang belum lagi diberikan subsidi. Baik, kita tahu subsidi adalah bantuan kerajaan dalam bentuk kewangan. Jadi apabila kerajaan memberi subsidi kepada firma, maka dia dapat mengurangkan kos pengeluaran. Bila kos pengeluaran berkurang, bermakna penawaran firma akan bertambah. Kenapa jadi macam tu? Kerana bila kos pengeluaran berkurang, firma boleh meningkatkan pengeluaran. Okey? Kos sikit, pengeluaran dia boleh jadi banyak. Jadinya penawaran akan bertambah. Keluk penawaran akan beralih ke sebelah kanan. Okey, apabila subsidi diberikan, kos pengeluaran akan berkurang menyebabkan penawaran bertambah. Keluk penawaran beralih ke kanan daripada S0 ke S1 S1. Okey, dengan tingkat harga yang baru pada P1 dan kuantiti yang baru pada Q1. Dan kita dapat titik keseimbangan yang baru pada titik E1. Okey, sekarang kita nak tentukan jumlah subsidi ataupun subsidi per unit yang kerajaan beri pada firma. Bagaimana kita nak tentukan pada keluk? Okey, ingat. Kita still lagi ambil pada titik E1. Dan daripada titik E1 perlu diunjur sehingga bertemu pada keluk penawaran yang asal. Bermakna daripada titik E1 perlu diunjurkan sehingga bertemu dengan keluk penawaran yang asal. Di situlah subsidi per unit. Okey, di sinilah subsidi per unit. Okey, apabila kita dah dapat satu garisan yang bertemu pada titik pada keluk S0, kemudian pada persilangan S0 tersebut kita kena unjurkan sehingga bertemu dengan paksi harga macam kita buat cukai tu tadi. Okey, tapi berbeza dengan subsidi, kita kena unjurkan dia ke atas sehingga bertemu dengan keluk penawaran yang asal. Okey. Tadi cukai
beban cukai pengguna berada di atas. Tetapi untuk subsidi dia terbalik. Cukai pengguna di atas, tetapi kalau subsidi pengguna duduk di bawah. Okey, subsidi pengguna duduk di bawah. Okey. Jadi kita tentukan dulu jumlah subsidi ataupun perbelanjaan kerajaan. Okey, jumlah subsidi yang dikeluarkan oleh kerajaan sebanyak berapa? Okey, kita ambil P1, E1, A, B, C. Okey, P1, E1, A, B, C. Okey, ataupun kita boleh kata ni keseluruhan kotak ni. Okey, keseluruhan kotak ni. Ataupun kita boleh baca P1, E1, B, C. Mana-manalah koordinat yang kita nak sebut dulu. Tak kisah yang mana-mana satu dulu. Tapi kita kena tahu yang kotak ni adalah jumlah subsidi yang diberikan oleh kerajaan. Ataupun kita boleh kata perbelanjaan kerajaan. Okey. Sekarang kita tentukan pula subsidi yang dinikmati oleh pengguna. Okey, pengguna duduk di bawah juga katakan. Okey, so di sinilah adalah subsidi yang dinikmati oleh pengguna dengan koordinatnya pada P1, E1, A, P0. Ataupun kita boleh baca dari P0, P1, E1, A. Mana-mana sukalah koordinat ni yang kita nak baca. Janji kita tahu mana lokasi dia. Lokasi subsidi tersebut. Okey, ini adalah untuk pengguna. Di mana pengeluar berada di atas. So, subsidi yang dinikmati oleh pengeluar adalah pada P0 A, B, C ataupun C P0 A, B yang dilabelkan dengan kotak berwarna biru. Okey, so kesimpulan yang kita boleh buat di sini adalah apa? Kita tengok pengguna lebih kecil daripada pengeluar. Jadi, kesimpulannya adalah subsidi yang dinikmati oleh pengeluar adalah jauh lebih besar daripada subsidi yang dinikmati oleh pengguna. Okey, ini untuk subsidi bagi keanjalan yang anjal. Baik, kita lihat pula dari sudut keanjalan yang bersifat tidak anjal. Bagaimana jumlah subsidi yang dinikmati oleh pengguna dan juga jumlah subsidi yang dinikmati oleh pengeluar. Okey, seperti biasa, kita ada keluk keseimbangan yang asal yang mana belum lagi diberikan subsidi. Jadi, kita dapat keseimbangan asal berlaku apabila keluk permintaan DD bersilang dengan keluk penawaran S0, S0 di titik E0 pada tingkat harga P0 dan kuantiti pada Q0. Okey, ini adalah keluk keseimbangan yang asal. Cikgu ingatkan lagi sekali, bila tidak anjal, keluk permintaan harus kita lukis secara curam. Okey, kemudian kita lihat. Apabila subsidi diberikan, macam tadi juga, keluk penawaran akan beralih ke kanan kerana penawaran bertambah. Okey, jadi keluk penawaran kita dapat keluk penawaran yang baru pada S1. Okey, pada S1 dengan titik keseimbangan yang baru pada E1 dan tingkat harga yang baru pada P1 dan kuantiti keseimbangan yang baru pada Q1. Okey, keluk S1 ni adalah keluk penawaran selepas subsidi diberikan. Okey, seperti biasa kita nak tahu berapa subsidi per unit. Macam tadi, start daripada titik E1 harus kita unjurkan sehingga bertemu keluk S0. Okey. Okey, bila dah bertemu dengan keluk S0 seperti biasa kita unjurkan sehingga bertemu dengan paksi harga. Okey. Kalau perasan tadi pada titik E0 daerah ini adalah tidak ada satu garisan. Jadi untuk membentuk pembahagian kotak, kita perlu gariskan daripada titik E0 ke bertemu dengan garisan merah tersebut. Bertemu dengan garisan subsidi per unit. Okey, baru kita dapat dua kotak yang berbeza. Okey, jadinya seperti biasa pada persilangan tersebut kita perlu labelkan. Okey, cikgu labelkan di sini adalah A, di sini B,
dan di sini adalah C. So, kita dapat dua kotak yang berbeza. Untuk kita tentukan yang mana satu subsidi yang dinikmati oleh pengguna dan juga subsidi yang dinikmati oleh pengeluar. Okey, tadi cikgu dah ingatkan bahawa kalau subsidi pengguna berada di bawah, pengeluar berada di atas. Terbalik dengan keadaan percukaian. Okey, jadi berapa subsidi per unit yang dinikmati oleh pengeluar dan juga pembeli? Subsidi per unit adalah pada E1B. Ini adalah subsidi per unit. Okey, kemudian kita lihat berapa jumlah perbelanjaan kerajaan. Okey, subsidi adalah di bawah perbelanjaan kerajaan. Kerajaan yang keluarkan duit. So, kita kata dia adalah perbelanjaan kerajaan. Ataupun kita boleh kata berapakah jumlah subsidi yang dikeluarkan oleh kerajaan. Jadi, jumlah subsidi yang dikeluarkan oleh kerajaan adalah pada P1, E1, A, B, C. Ataupun kita boleh kata P1, E1, B, C. Tak ada masalah. Kita abaikan A ni pun tak apa. Tak ada masalah. Janji kita tahu jumlah subsidinya adalah sebesar kotak antara P1, E1, B, C. Okey, ini adalah jumlah subsidi yang diberikan oleh kerajaan. Okey, kemudian kita nak tentukan pula di mana jumlah subsidi pengguna. Okey, pengguna tadi berada di belah mana? Di belah bawah. Jadi subsidi yang dinikmati oleh pengguna adalah pada P1, E1, A, P0 yang diwarnakan dengan kotak berwarna oranye. Okey, P1, E1, A, P0. Ini adalah jumlah subsidi yang dinikmati oleh pengguna. Manakala jumlah subsidi yang dinikmati oleh pengeluar adalah pada P0, A, B, C. Baik, jadi kesimpulan yang kita boleh buat adalah bahawa subsidi pengeluar adalah jauh lebih kecil daripada subsidi pengguna. Maksudnya bagi keanjalan yang tidak anjal ni, pengguna menerima subsidi yang lebih banyak daripada pengeluar. Okey, jadi kita dah cover, kita dah belajar berkenaan dengan jenis keanjalan yang mempengaruhi percukaian dan juga subsidi. Jadi kesimpulannya kena ingat bahawa kalau percukaian, beban cukai pengguna berada di sebelah atas, manakala pengeluar berada di bawah. Tetapi untuk subsidi terbalik, okey, pengguna duduk di bawah, pengeluar duduk di atas. Tu cara triknya kita nak ingat. Okey. Jadi kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.